Assalamualaikum. Kita nak buat testing mic dulu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekejap lagi kita akan bersiaran langsung. Lebih kurang jam 9 pagi, maknanya lagi 10 minit. Jadi sekarang ni saya tengah nak buat testing dulu, testing mic. Kemudian kedudukan saya okey ke tak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tolong bagi komen dulu. Tolong bagi pandangan sikit macam mana dengan kedudukan saya dan juga suara jelas ke tak. Ya. Kalau dah okey, sekejap lagi dalam pukul 9 pagi kita akan bersiaran langsung, yang mana program ini adalah anjuran program Ihya Ramadan Peringkat Kebangsaan 2021, anjuran bersama 7 buah sekolah, 3 buah negeri iaitu Selangor, Johor dan Melaka. Okey, jadi macam mana setakat ni? Alhamdulillah. Sekejap kita. Okey, sekali lagi saya maklumkan ini percubaan. Sebentar lagi kita akan live bersiaran langsung pada pukul 9 pagi, iaitu program Ihya Ramadan bersempena dengan sambutan Nuzul Quran. Program Ihya Ramadan. Jadi sebelum tu saya nak bertanya pandangan saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian. Okey tak saya punya suara? Jelas tak? Kedudukan saya okey tak? Kalau kejap ya, apa masalahnya ni? Ya, masya-Allah. Oh, tak boleh. Macam mana nak share? Siapa tahu macam mana nak share? Nak share. Macam mana nak share video ni ya? Okey, sekali lagi saya bagi tahu, saya belum mula lagi. Ni baru percubaan. Ya, sebab nak tengok kedudukan dengan suara jelas tak? Suara saya dan kedudukan saya jelas tak? Lepas tu macam mana nak tengok komen ya? Nak tengok komen pun tak tahu ni. Aduh. Kedudukan Okey, sebelum tu saya juga mengalu-alukan kepada para hadirin, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu, ibu bapa, para pelajar agar boleh masuk ke ruangan FB. Ini page saya, The Real PU. Sebentar lagi berapa minit lagi? Lagi 2 minit ke 3 minit kita akan mulakan
kita punya siaran langsung kita ya. InsyaAllah hari ini kita akan berbicara tajuk yang penting. Ini tajuk yang penting bersempena kita ada masa lagi 2 minit sebelum kita nak live. Kita ada masa lagi 2 minit sebelum kita nak mulakan program kita. InsyaAllah selama lebih kurang 1 jam kita akan bersiaran langsung untuk program Ihya Ramadan. Alhamdulillah, nampaknya semakin ramai yang masuk. Mudah-mudahan program kita ini berjalan lancar, diberkati, dirahmati dan dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setakat ni suara saya jelas ya. Suara dan kedudukan saya ni jelas ya. Boleh nampak secara jelas. Baiklah, jam dah menunjukkan pukul 9 pagi. Jadi insya-Allah kita akan mulakan majlis. Jadi sebelum tu kita baca dulu Ummul Kitab supaya Allah mudahkan kita punya perjalanan program kita pada hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, ya, ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik pelajar semua dirahmati, mendapat berkat, semoga selamat mendapat berkat dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu terjemahan salam yang kita lafazkan bila kita jumpa sahaja saudara kita, ya, saudara muslim kita, kita bagi salam. Salam tu ialah doa. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam ke atas Rasulullah, yakni junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa la amma ba'd. Dan begitu juga ke atas keluarga baginda dan para sahabatnya
Adapun yang demikian itu, ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan titah perintahnya dan meninggalkan apa yang ditegahnya. Usikum wa iyaya bitaqullah, saya berpesan kepada semua dan berpesan kepada diri sendiri, moh kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, bahawa sesungguhnya telah berjayalah orang yang bertakwa, yakni berjayalah hidupnya di dunia ini, berjayalah hidupnya di akhirat nanti, dan tidak dicampakkan dia ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi syukur kepada Allah. Terima kasih Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat yang melimpah ruah kepada kita sebagai hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Tidak pernah Allah menyekat rezekinya, menyekat nikmatnya, walaupun kita ni kadang-kadang ada juga degilnya, ada juga nakalnya, ada juga buasnya, macam-macam hal, macam-macam masalah kita buat. Tetapi walaupun kita buat macam-macam masalah, kita banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kesilapan, tetapi Allah masih sayang kepada kita. Ya, Allah uji kita sekali-sekala. Macam sekarang ni lah ujian COVID-19 dan macam-macam lagi ujian yang lain. Itu sebenarnya tanda Allah sayang kepada kita. Allah nak supaya kita sedar, Allah nak supaya kita ni insaf, Allah nak supaya kita kembali kepadanya, yakni dengan bertaubat. Ya, apa makna taubat? Menyesali perbuatan yang telah kita lakukan, kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berazam kita tak nak buat lagi kesalahan itu. Itulah sebenarnya, ya, betapa pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, alhamdulillah, sekali lagi segala puji bagi Allah. Terima kasih Allah kerana telah memberi peluang dan ruang kepada kita pada pagi ini. Ya, jam 9 pagi hari Sabtu, bersamaan 1 Mei. Kita dah masuk bulan Mei. Ya, bila sebut pasal bulan Mei ni, teringat baru-baru ni ada pengumuman mengatakan, ya, lagi seminggu lebih kurang sekolah-sekolah akan bercuti semula, ya, sambung menyambung tu, cuti raya, kemudian cuti apa lagi, cuti pasal Covid ni dan seumpamanya. Ya, maka pihak sekolah kena melakukan pembelajaran secara PDPR apa panggil tu, ya. Jadi lebih kurang sebulan lebih akan bercuti lagi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, cuti saja. Kalau nak kira-kira gamaknya lah, dah 2 tahun, ya, sambung menyambung 2 tahun kita tak belajar betul-betul secara bersemuka di sekolah. Kita lebih banyak masa berada di rumah. Macam-macam cabaran. Bila kita nak belajar di rumah ni, macam-macam cabaran. Di sekolah pun banyak cabaran, tapi di sekolah, di rumah, ya, lebih mencabar. Cabarannya ialah, ya, antara nak belajar tak nak belajar, antara belajar dengan main game, ya, antara belajar dengan tidur. Jadi itu dia punya cabaran dia. Jadi kena ada mujahadah, kena ada kesungguhan, dan juga kena ada istiqamah, ya, maintain, berkekalan. Walaupun sedikit aja dapat kita belajar dalam satu hari, tetapi kita kena istiqamah, maintain, ya. Dan amalan yang kita buat secara istiqamah itulah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal walaupun sedikit tapi dia berkekalan, itulah yang terbaik. Jadi pada pagi ini, program kita ni besar ni, program ni bukan biasa-biasa punya ni, ya, iaitu program Ihya Ramadan peringkat kebangsaan 2021. Anjuran bersama 7 buah sekolah, 3 buah negeri, iaitu Selangor, Johor dan Melaka. Ini program besar ni, ya. Saya belum lagi dapat program yang sebesar ini. Selalunya, ya, dijemput oleh satu pihak sahaja, ya. Pihak sekolah, misalnya ada satu sekolah jemput.
Tapi ini dah sampai 7 buah sekolah dan merangkumi 3 buah negeri. Oh, dahsyat ni. Jadi hari ini kita rasa seronok, kita rasa berbesar hati bila program ini dianjurkan bersama oleh banyak pihak. Maka insya-Allah ramailah dia punya penonton, ramai dia punya viewers dia, penonton tu. Jadi mudah-mudahan dengan lebih ramai penonton, maka lebih banyak manfaat dan lebih banyak ilmu yang boleh kita kongsikan bersama. Saya pun bukanlah banyak sangat ilmunya, adalah sikit. Jadi ilmu yang sikit tu kita kongsikan dan sama-sama kita pakat amalkan. Dan apatah lagi sebagai seorang Muslim, cerita tentang peristiwa besar, peristiwa agung, penurunan Al-Quran, memang tak patut berbenung. Memang tak sepatutnya kalau kita tak tahu ceritanya, kalau kita tidak memahami peristiwa ini. Sebab ini peristiwa besar, yang mesti kita hadamkan, yang mesti kita fahamkan, yang mesti kita tahu sebagai seorang Muslim, kerana Al-Quran ialah dustur, perlembagaan hidup kita, buku undang-undang, buku peraturan hidup yang kita kena amalkan dalam kehidupan kita untuk menjamin kebahagiaan kita di dunia, malah di akhirat. Dan selepas cerita dunia, selepas cerita akhirat, kalau nak dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, tak ada jalan lain melainkan jalan kita mengikuti wa hadza sabili, kata Nabi, inilah jalanku, yakni jalan Al-Quran, jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ingin mengucapkan salutasi yang ada di tangan saya ni kepada Tuan Haji Muhammad Azwan bin Haji Muhammad Nawawi, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Selangor. Kemudian Encik Nur Mahali bin Muhammad Torman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Sirih, Selangor. Puan Hajah Suhana binti Misro, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Terap, Selangor. Encik Isa bin Abdullah, Guru Besar SK Jalan Raja Musa, Selangor. Encik Azni bin Ishak, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Skincan, Selangor. Puan Hamidah binti Ma'aruf, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Desa Jaya, Johor. Cik Kamarudin bin Cik Muhammad Zain, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Molek, Johor. Encik Syaudin bin Jalil, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pernu, Melaka. Ibu bapa, guru-guru, murid-murid dan semua yang menonton. Saya nak ucapkan apa tadi? Saya nak ucapkan jutaan terima kasih. Saya nak ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Saya nak ucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Dan saya sangat menghormati dan menyayangi tuan-tuan dan puan-puan, kerana kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Muslim, kita kena berkasih sayang, kita kena hormat menghormati, kita kena saling kasih mengasihi di antara satu sama lain. Seperti mana hadis Nabi SAW menyatakan, mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang beriman dalam bab kasih sayang, hormat menghormati, kasih mengasihi, seperti mana satu jasad, jika ada salah satu daripada anggota jasad yang sakit, maka seluruh anggota jasad yang lain pun turut merasakan sakit, tak boleh tidur, rasa nak demam. Bak kata pepatah Melayunya, cubit peha kanan, peha kiri pun terasa. Jadi begitulah, mudah-mudahan kita dapat menghubungkan silaturahim, hubungan persaudaraan ini berpanjangan, malah bukan setakat di dunia, kita nak berhubung, bersilaturahim sehinggalah di hari akhirat nanti. Mana nak tahu, jumpa dekat sana nanti kan? Jumpa dekat sana nanti, tegur-tegurlah, tolong-tolonglah kalau tengok saudara Muslim kita ni berada dalam keadaan yang susah. Jadi kita sama saling tolong-menolong di antara satu sama lain. Baik, seterusnya lagi, sekalung penghargaan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, barisan pentadbir 7 buah sekolah belakang tabir program Ihya Ramadan ini, Ketua-Ketua Panitia Pendidikan Islam Ustaz Muhammad Zamri bin Arnis,
Ustazah Lailatul Badriah binti Ismail, Ustaz Muhammad Fikri bin Abdullah, Ustaz Muhammad Jaiman bin Jurimi, Ustaz Rizam bin Sarbini, Ustazah Nora Syikin bin Muhammad. Ketua Majlis Kegiatan Dakwah Islam Sekolah, Ustaz Muhammad Badrul Hisham bin Borhan, Guru Bimbingan dan Kaunseling Puan Salina binti Ali, serta semua jawatan kuasa yang bertungkul lumus secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program pada pagi ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, itu baru kita muqaddimah aja tu, belum start lagi ni. Jadi insya-Allah kita dah nak mulakan kita punya sesi ceramah kita, program Wacana Ilmiah Kebangsaan 2021 yang bertajuk Mukjizat Agung Terulung. Jadi berdasarkan tajuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, para penonton sekalian, tak lain dan tak bukan ditujukan, mukjizat agung terulung itu ditujukan maksudnya kepada yakni Al-Quranul Karim. Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia, Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia. Baik, jadi bila bercerita ataupun kita berbicara tentang Al-Quran, tajuk tu tadi pun dah menunjukkan kepada kita bahawasanya Al-Quran itu ialah mukjizat. Bila sebut mukjizat ni, apa makna dia? Kesemua para nabi dan rasul dianugerahkan dengan mukjizat. Mukjizat itu ialah satu, kita kata satu kuasa, satu power, satu kelebihan yang diberikan kepada para nabi dan rasul, dengan tujuan untuk mereka itu menggunakan mukjizat, menggunakan kuasa tadi, menggunakan kelebihan itu untuk melemahkan musuhnya. Apabila mereka berhadapan dengan musuh, maka apabila ditonjolkan, dipersembahkan, dikeluarkan mukjizat ini, maka musuh akan menjadi lemah. Dan ini juga sebagai mukjizat juga adalah merupakan satu bukti, satu hujah yang sangat kuat mengatakan ini adalah rasul, ini adalah nabi. Sebab hanya nabi dan rasul saja yang dikurniakan dengan mukjizat. Adapun macam kita orang biasa-biasa ni, tuan-tuan dan puan-puan, yang tidak ada mukjizat, melainkan ada kelebihan-kelebihan tertentu saja yang ulama kategorikan sebagai karamah misalnya. Itu pun kepada orang-orang yang hebat juga, kan, orang soleh, orang alim, wali-wali, karamah. Ada yang dipanggil ma'unah, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya bila jatuh daripada tempat yang tinggi, patah. Contohnya kan, jatuh katil tinggi, katil tak tinggi sangat, jatuh bangunan ke, kan, jatuh motor ke, patutnya patah, patutnya luka. Tapi jatuh-jatuh tengok tak ada apa-apa, elak je, macam biasa je. Itu dipanggil ma'unah, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi itulah pengertian mukjizat tadi, hanya dikurniakan kepada para nabi dan rasul. Tapi yang istimewanya Al-Quran, mukjizat agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, adalah mukjizat yang sangat luar biasa dan adalah mukjizat nombor 1 mengatasi semua mukjizat-mukjizat yang ada, yang dikurniakan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Setiap nabi dan rasul ni tak sama dia punya mukjizat. Bila sebut mukjizat ni, kita paling teringat sekali Nabi Musa lah. Nabi Musa AS ni mukjizatnya tongkat. Tongkat dia boleh belah laut, terbelah. Tongkat dia bila diketuk kepada laut, laut terbelah menjadi 12 lorong, 12 highway. Hui, dahsyat. Kemudian apa lagi? Ketuk pada batu, terpancut mata air. Tongkat Nabi Musa juga boleh bertukar menjadi thu'ban, thu'banun mubin, ular sawa ataupun anaconda yang besar, memakan ular-ular yang lain. Kita kata hebat mukjizat Nabi Musa ni. Kemudian mukjizat lagi apa dia? Nabi Sulaiman alaihissalam boleh bercakap dengan binatang. Dia punya tentera dia tu semua sekali tentera dia. Jin pun jadi tentera dia juga. Kemudian burung lah, segala angin apa semua, dahsyat mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian mukjizat lagi apa dia? Mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, nabi sebelum Nabi Muhammad, pun dahsyat juga. Boleh menyembuhkan penyakit sopak, menghidupkan orang yang dah mati.
Dan macam-macam lagi lah mukjizat para nabi dan rasul. Ada mukjizat seorang nabi ni, ya, dia boleh melenturkan besi. Nabi apa tu? Nabi Daud alaihissalam. Panjanglah, ya, banyaklah kalau kita nak bercerita tentang mukjizat para nabi dan rasul. Tapi mukjizat yang paling hebat sekali ialah Al-Quran. Ya, Nabi Muhammad dikurniakan Al-Quran kerana pada ketika zamannya, ketika Nabi kita diutuskan, kan masa tu masyarakat dipanggil jahiliyah, zaman kegelapan, zaman kebodohan, huru hara, haru biru, lintang pukang, tonggeng terbalik. Ya, pasal masyarakat pada ketika itu dah lama berbenur, lama sangat dah ketiadaan Nabi dan Rasul, 570 tahun. Ya, setelah diangkatnya Nabi Isa AS, nak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan lepas Nabi Isa, Nabi Muhammad, nak sampai diutuskan Nabi Muhammad tu tempohnya 500 tahun lebih, lama sangat. Jadi masyarakat dah jadi kacau bila dah. Dah jadi macam tak tahu macam apa dah. Kan? Jadi Nabi Muhammad diturunkan pada ketika zaman itu, dan mereka pula pada zaman itu sangat mengagungkan, ya, kata-kata, tulisan-tulisan, contohnya macam syair, gurindam, pantun, sajak. Siapa-siapa yang pandai bersajak, siapa yang pandai berpantun, bersyair, dalam bab tulisan ni lah, penulisan ataupun kita panggil apa ni, apa nak sebut, dia punya perkataan-perkataan, tulisan-tulisan apa semua ni kan, yang bentuk-bentuk macam tu lah, syair, gurindam, mereka ni akan diangkat sebagai orang yang hebat, orang yang mulia. Kata-kata mereka akan digantung pada Kaabah. Jadi Al-Quran ini pun merupakan kalam juga, perkataan-perkataan, ya, tapi bukan diciptakan oleh manusia. Diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila Al-Quran datang, Al-Quran telah menyaingi, malah bukan setakat menyaingi, Al-Quran telah mengalahkan, ya, kata-kata mereka itu, dan mereka akhirnya terkesima, ya, bukan terkentut, ya, terkesima, teruja, terkagum dengan kalam yang telah disampaikan oleh Nabi, iaitu Al-Quran. Dan mereka sendiri mengakui ini bukan kalam manusia, ini mesti kalam daripada sesuatu yang hebat, tak lain dan tak bukan, iaitulah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita berbicara tentang Al-Quran, saya suka nak menyebutkan satu kita panggil satu definisi, satu terjemahan yang sangat menarik dia punya kata-kata dia. Jadi kepada adik-adik pelajar, ya, ataupun kepada guru-guru, kalau boleh kita catatkan, kita tuliskan definisi ni. Dia punya ayat dia tu kita kata ayat power lah. Ya, dia mendefinisikan ataupun menterjemahkan makna Al-Quran itu sangat indah kata-katanya pada saya lah. Ya, okey, apa dia? Al-Quran ialah semulia-mulia kalam. Al-Quran ialah semulia-mulia kalam. Maknanya dalam dunia ni, adik-adik pelajar, ya, para penonton sekalian, tidak ada kalam yang lebih mulia daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik buku sekolah ke, buku teks ke, buku latihan ke, buku novel ke, majalah ke, surat khabar ke, ya, apa-apa jenis tulisan, apa-apa jenis perkataan, ya, apa-apa jenis kalam, tidak ada yang lebih mulia daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kalam yang paling mulia ialah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu, dari segi kita nak memuliakan, ya, kalam Allah, ataupun kita kata tulisan-tulisan, perkataan-perkataan ni tak sama. Contoh kalau buku sekolah, buku teks, majalah, surat khabar, ya, kita tak boleh letak sewenang-wenangnya, ataupun kita tak boleh susun di rak tu sama dengan Al-Quran. Seolah-olahnya kita tidak beradab dengan Al-Quran, kita letak sama level saja. Maka sebab itu kita kena letakkan Al-Quran itu pada tempat yang lebih tinggi daripada buku-buku yang biasa. Maknanya kalau boleh yang paling atas lah. Tapi kena dengar betul-betul, jangan letak terlalu atas sangat. Ini letak tinggi sangat, atas sangat, sampai kan langsung tak boleh nak ambil.
Tu yang jadi Al-Quran tak dibaca langsung tu pasal letak tinggi sangat, ya, sampai tak boleh nak capai, tak boleh nak ambil, biar je lah dekat situ. Bila yang kita ambil balik, mungkin setahun sekali. Bila masuk Ramadan baru cari balik Al-Quran. Itu pun kalau carilah, kalau langsung tak ambil, langsung tak cari, langsung tak tengok Al-Quran, memang dibiar situlah, tak tahulah dah berapa abad Al-Quran tu di atas. Jadi maksudnya letak kedudukan dia mesti tinggi daripada buku-buku yang lain. Okey, kemudian yang kedua, kalau kita tengok perbezaannya apa dia? Bila kita nak pegang mushaf Al-Quran, kita kena dalam keadaan bersuci. Bila sebut bersuci, maknanya dalam keadaan berwuduk. Pegang Al-Quran kena berwuduk. Adapun kalau kita nak pegang buku-buku yang lain tu, tak payah wuduk pun tak apa. Tapi tak tahulah kalau saudari, adik-adik pelajar semua nak ambil berkat, kan, sebelum nak baca buku ambil wuduk, ya, sebelum nak buat latihan ambil wuduk, nak baca apa-apalah, walaupun itu buku biasa, buku sekolah, tapi kita ambil wuduk, berkat juga, ya. Tapi nak ceritanya yang memegang Al-Quran ni tadi mesti dalam keadaan bersuci. Adapun pegang buku biasa tidak perlu bersuci, tidak perlu ada wuduk. Jadi di situ sahaja sudah menunjukkan perbezaan, ya, dia punya level, dia punya makam dia, ya, Al-Quran berbanding perkataan-perkataan ataupun kalam-kalam yang lain. Baik, saya ulang sekali lagi dia punya terjemahannya. Al-Quran ialah semulia-mulia kalam yang, okey, sambung, yang diturunkan daripada semulia-mulia zat. Okey, bila saya gunakan perkataan turun, ya, apa makna nuzulul Quran? Nuzul Al-Quran. Nak sebut sambung nuzulul Quran. Tapi kalau kita matikan nuzul Al-Quran. Baik, jadi dia sebenarnya kalau ikutkan nuzulul Quran. Tapi biasalah kita orang Melayu ni kadang tak pandai cakap Arab, tak apalah, nuzul Al-Quran. Ya, bila kita gunakan perkataan turunnya Al-Quran, ini menunjukkan, kata ulama, Al-Quran itu turun daripada atas ke bawah. Sebab itu namanya turun. Kan, kalau turun tu daripada atas ke bawah, itu bukan turun namanya, itu naik, ataupun itu memanjat. Jadi bila sebut nuzul Al-Quran, menunjukkan Al-Quran itu turun daripada atas ke bawah. Ini juga menunjukkan, cabut pula ni mic ni, pegang je lah. Ini juga menunjukkan bahawasanya Al-Quran adalah daripada tempat yang tinggi. Daripada tempat yang tinggi. Jadi sambungan tadi, diturunkan daripada semulia-mulia zat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang saya sedari, ini sudah kita sedia maklum, tidak ada zat yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Tuhan kita. Tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita beruntung menjadi hamba Allah. Ya, walaupun title kita ni hamba aja. Biasa bila sebut kamu ni hamba, kalau hamba abdi kepada manusia, itu mungkin kita terasa, ya, mungkin kita rasa hina. Tetapi apabila kita sebut kita hamba Allah, kita patut rasa bangga menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Al-Quran ialah semulia-mulia kalam yang diturunkan daripada semulia-mulia zat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui sambung lagi, melalui perantaraan. Maknanya apa dia? Allah tidak menurunkan Al-Quran itu direct, terus, secara langsung daripada Allah kepada Nabi Muhammad, tetapi melalui perantaraan. Boleh saja jika Allah Subhanahu wa ta'ala nak turunkan Al-Quran ini direct daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri kepada Nabi Muhammad. Malah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, seperti yang kita sedia maklum, Nabi Muhammad bertemu secara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh saja kalau Allah nak bagi terus, nak ambil ni terus, Al-Quran 30 juzuk, jumlatan wahidah, sekaligus 30 juzuk, 114 surah. Boleh saja kalau Allah nak bagi. Tetapi dalam peristiwa penurunan Al-Quran ini, Allah tak buat begitu. Kata ulama, kenapa Allah menggunakan perantaraan? Siapakah dia perantaraannya? Jeng sebentar lagi, jangan ke mana-mana, ya. Kenapa Allah menggunakan perantaraan? Ini nak menunjukkan kehebatan, kebesaran,
pentadbiran dan pengurusan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat kita kata sistematik. Dia ada dia punya kita kata staff dia. Ya, dia ada dia punya pengurus-pengurusnya. Bukannya Allah ni direct semua. Walaupun Allah boleh nak buat semua tu secara direct, tetapi Allah ada dia punya pengurus-pengurus dia. Ya, pembantu-pembantu dia. Itu menunjukkan kehebatan, ya, kegahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mempunyai sistem, ya, sistematik dia punya pentadbiran dan pengurusannya. Baik, siapakah yang menjadi perantaraan? Melalui semulia-mulia, ya, melalui perantaraan semulia-mulia malaikat. Jadi yang menjadi perantaraan untuk menyampaikan Al-Quran, menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tak lain dan tak bukan ialah malaikat. Dan malaikat yang paling mulia, maknanya ketua para malaikat, ya, bukan biasa-biasa punya. Bila sebut malaikat ni semua hebat, tetapi bukan malaikat yang biasa, tapi malaikat yang menjadi ketua para malaikat. Siapa dia, adik-adik? Adik-adik dah tentu boleh jawab punya, ya. Ketua malaikat ialah malaikat Jibril alaihissalam. Dia ketua malaikat, malaikat yang paling mulia. Berapakah jumlah malaikat, ya? Siapa tahu berapa jumlah malaikat? Ya, jawapannya ada yang kata 10, ada yang kata banyaklah. Tapi jawapan yang lebih baik ataupun lebih tepat kalau kita nak jawab, la ya'lamu adadahum illallah. Tidak ada yang mengetahui bilangannya kecuali Allah. Maksudnya apa dia? Nak cerita malaikat ni kita tak boleh nak umpamakan macam pasir. Macam pasir ustaz. Nak kata banyak lah. Tapi bukan macam pasir. Dia lebih ramai lagi bilangannya daripada pasir. Tak ada siapa yang tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ustaz teringat ada satu lagu malaikat, lagu kanak-kanak. Mari mengenal 10 malaikat, dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari bersama kita hafal namanya. Jibril, Mikail, Rizwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Izrail, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Itu lagu malaikat. Ya, jadi malaikat ni kalau ikut yang kita belajar ada 10 lah, 10 nama dan juga 10 tugas. Tapi sebenarnya ada lagi, ya, nama-nama malaikat yang lain. Ada malaikat Zabaniyah namanya. Ya, ada satu malaikat ni dia paling besar di antara semua malaikat. Macam malaikat Jibril alaihissalam ni, ya, dia menjadi perantara yang menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ketua malaikat, tapi walaupun dia ketua malaikat, ada malaikat yang lagi besar daripada dia. Tapi dia ketua. Malaikat Jibril ni sendiri, kalau kita biasa dengar kisahnya, ya, malaikat Jibril ada 600 sayap. Ya, 300 sebelah kanan, 300 sebelah kiri. Campurkan kedua-duanya 600 sayap. Malaikat Jibril ada 600 sayap. Tahu tak besar mana satu sayap daripada timur ke barat? Boleh menutup bumi. Itu satu sayap. Maknanya besar malaikat Jibril ni 600 kali ganda bumi. Itu pun kita kata berapa besar dah tu. Tapi kata malaikat Jibril ada lagi besar. Malaikat Israfil alaihissalam yang tiup sangkakala. Dia ada 1000 sayap. Malaikat Jibril duduk di bawah satu sayap malaikat Israfil. Malaikat Israfil pula kata ada lagi besar. Ya, malaikat yang paling besar, kami semua malaikat duduk bawah satu sayap dia. Nama dia Malaikatu Hammalatul Arsh. Malaikat yang menanggung arash, yang menanggung istana ataupun singgah sana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kesemua malaikat yang bernama Hammalatul Arsh itu, malaikat yang menanggung arash itu ada 8 malaikat. Ada yang kata, ada riwayat sebut 4, ada yang sebutkan 8 malaikat. Baik, jadi ketika malaikat Jibril alaihissalam datang menyampaikan wahyu, ya, sebagai perantara, kita tak boleh kata postman. Postman itu ialah orang yang mengantar surat, kan, orang yang mengantar bungkusan, itu postman. Ini malaikat ni kerjanya menyampaikan ataupun menghantar wahyu, tapi dia bukanlah man, ya, sebab malaikat ni dia tak ada jantina. Dia bukan lelaki, dia bukan perempuan.
Tapi kalau dia datang bertemu dengan Nabi, dia akan menyerupai. Dia jarang datang bertemu dengan Nabi dengan keadaan asal. Kalau tak silap saya ada 2 kali sahaja malaikat Jibril datang jumpa Nabi dalam rupa yang original. Pertama ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, dia datang jumpa Nabi dalam rupa yang asal. Kemudian lagi dalam peristiwa apa lagi? Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Satu lagi peristiwa apa kalau tak silap saya 2 kali. Tapi dalam keadaan biasa, pada waktu-waktu yang lain dia akan datang bertemu dengan Nabi dalam rupa yang dalam rupanya yang telah bertukar menjadi orang. Dia akan menyerupai orang. Ini biasa kita dengar dalam hadis, di mana malaikat Jibril datang bertemu dengan Nabi, pakaiannya putih, kemudian rambutnya hitam. Kemudian bila dia berjalan di atas padang pasir tu tak ada kesan perjalanan. Kemudian biasanya kalau dia datang, orang akan tertanya-tanya, siapa dia ni? Pasal orang tak kenal. Wala ya'rifuhu minna ahad. Seorang pun tak kenal dia. Kemudian bila dia dah bersembang dengan Nabi, kan ada satu hadis tu cerita, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizai. Dia temukan lutut dia dengan lutut Nabi, dia letak tangan dia atas paha Nabi, dia sembang-sembang dengan Nabi, lepas tu dia balik. Sahabat pun Nabi pun tanya, kalian kenal tak siapa yang datang tadi? Lepas tu sahabat kata, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasul sahaja yang tahu. Kata Nabi, huwa Jibril, itulah malaikat Jibril. Kalau kita lah hari ni, kenapa tak bagi tahu? Bolehlah selfie kan? Kan kalau selfie pun gambar dia tak keluar kan, pasal dia malaikat. Baik, jadi nak ceritanya malaikat Jibril datang jumpa Nabi. Yang ini saya nak kaitkan dengan ketika peristiwa penyampaian, ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama di Gua Hira. Malaikat Jibril datang ke Gua Hira. Ketika itu Nabi sedang berkhulwah ataupun bersunyi-sunyian, ataupun ada yang menyebut bertahanus di Gua Hira. Gua Hira ni dia dekat Mekah. Dia di atas puncak Jabal Nur. Bukit tu namanya Jabal Nur. Bukit Nur. Di atas puncak bukit tu ada Gua Hira. Biasanya orang yang pergi buat haji, buat umrah, akan dibawa ziarah oleh mutawif. Mutawif pun akan cerita, dia kata sini Jabal Nur. Jabal Nur ni di atas puncak dia ada Gua Hira. Di sini adalah tempat Nabi menerima wahyu. Jom turun kita panjat bukit. Jadi tak semua orang panjat bukit biasanya, pasal tak larat adalah sebahagian yang panjat. Jadi bila dah sampai di atas puncak bukit tu, tengok-tengok ada gua kecil aja. Guanya tak besar pun. Guanya hanya muat sekitar 1 ke 2 orang aja. Tengok pada saiz Gua Hira. Jadi Nabi berkhulwah, bersunyi-sunyian di situ untuk beribadah, dan pada ketika itulah turunnya malaikat Jibril alaihissalam dan menyampaikan wahyu yang pertama. Apakah wahyu yang pertama? Wahyu yang pertama ialah suratul Alaq ayat 1 hingga ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Alaq. Itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak cerita pasal dia punya, kita kata sejarah penurunan wahyu tu pun panjang juga ceritanya. InsyaAllah kalau ada masa saya tengok jam sekejap Dia bila malaikat Jibril suruh baca, kata malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad. Kata Nabi, ma ana biqari'in, saya tak boleh baca. Sekali lagi malaikat Jibril kata, Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in. Nabi kata, saya tak boleh baca. Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad, ma ana biqari'in, saya tak boleh baca. 3 kali malaikat Jibril suruh, 3 kali Nabi jawab sama juga. Nabi kata, saya tak boleh baca. Boleh jadi kata ulama, kerana tak boleh baca tu
Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila first time, pertama kali baginda bertemu dengan malaikat Jibril, dan juga pertama kali baginda menerima wahyu, baginda rasa gementar, baginda rasa betapa beratnya amanah yang baginda pikul ini, wahyu yang turun itu, maka baginda tak dapat membacanya. Dan ada yang mengatakan sebab baginda ni memang ummi, buta huruf, tak boleh baca, tak boleh menulis. Kemudian apa yang berlaku bila dah Nabi kata saya tak boleh baca, saya tak boleh baca, saya tak boleh baca, malaikat Jibril memeluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu simbol kepada memberi semangat kepada Nabi Muhammad, memberi ketenangan kepada Nabi Muhammad. Macam kita lah, sebagai guru, sebagai ibu bapa, bila kita nak ajar anak kita mengaji, kita kena bersabar. Bila anak kita tak boleh baca, janganlah terus nak marah, terus nak pukul. Cuba lagi, suruh lagi kali kedua, suruh lagi kali ketiga. Ini kadang-kadang baru sekali pun dah rasa panas ini tak sabar ni kan, rasa nak smack down je anak kita kan. Janganlah buat macam tu. Kita kena bersabar dalam mendidik anak. Ada seorang Habib, dia kata apa dia? Dia kata sebenarnya tidak ada kanak-kanak yang nakal, tetapi yang ramai ialah orang tua yang tidak sabar, ibu bapa yang tidak sabar. Budak-budak ni sebenarnya tak nakal. Kalau setakat dia orang kata buah-buah sikit, nakal-nakal sikit, itu namanya fitrah. Semula jadi budak-budak. Dia memang macam tu. Macam kita lah dulu masa kecil-kecil, nakal juga, buah juga kan. Jadi kena sabar. Bila dah suruh sekali, suruh dua kali, suruh tiga kali, tak boleh juga. Kita bagi semangat, kita peluk anak kita kan, kita bagi semangat, kita gosok-gosok sikit. Barulah lepas tu dia pun akan reda, akan bertenang, dan dia akan bersemangat untuk membaca. Okey, jadi habis di situ wahyu yang pertama di Gua Hira, ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Alaq. Okey, melalui perantaraan semulia-mulia malaikat, yakni malaikat Jibril alaihi salam pada okey, sambung lagi. Kalau siapa-siapa yang ada tulis tadi, Al-Quran ialah semulia-mulia kalam yang diturunkan daripada semulia-mulia zat, yakni Allah Subhanahu wa taala, melalui perantaraan semulia-mulia malaikat, yakni malaikat Jibril alaihi salam, pada belum sebelum pada tu, kepada semulia-mulia rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ni seperti yang kita tahu, nabi yang paling mulia, nabi yang menjadi penghulu ataupun ketua bagi sekalian nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas Nabi Muhammad ada lagi nabi tak? La nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu ada juga nabi yang menerima wahyu ataupun kitab. Sebelum tu kitab Zabur turun kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat turun kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil turun kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya jumlah semua kitab ada berapa? Kitab ada 4 buah. Bila sebut kitab maknanya lengkap sebuah buku. Adapun nabi-nabi yang lain tu menerima suhuf, hanya sekadar lembaran-lembaran saja yang tidak melengkapi sebuah kitab ataupun sebuah buku. Hanya 4 orang nabi saja yang menerima kitab. Sekali lagi tadi kitab kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila turunnya Al-Quran, Al-Quran melengkapi semua kitab-kitab yang sebelumnya. Maknanya sekarang ni kita dah tak perlu pakai lagi kitab Injil, Zabur, Taurat. Kalau ada pun tak ori dah. Telah diselewengkan oleh dia punya pengikut-pengikutnya. Jadi bila dah ada Al-Quran, kita guna Al-Quran kerana Al-Quran dah melengkapi. Pakai Al-Quran tu kira dah guna semua sekali dah. Itulah kelebihan Al-Quran. Baik, diturunkan kepada semula-mula nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada okey, baru sambung balik, pada semulia-mulia bulan, yakni bulan Ramadan. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Sama juga bulan kalender Masihi, 12 bulan juga. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. 12. Bulan Islam Muharram,
Safar, Rabi' Awal, Rabi' Akhir. Kadang-kadang bila sebut bulan Islam ni kita jadi macam terkedip-kedip, terbenak-benak sikit. Lambat sikit kan, pasal kita tak biasa guna. Tapi kalau nyanyi mungkin kita laju sikit. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dan kita berada pada hari ini dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Semulia-mulia bulan ialah bulan Ramadan. Kenapa? Sebab bulan Ramadan digelar Al-Mubarak. Al-Mubarak artinya yang paling banyak keberkatan, yang melimpah ruah dengan keberkatan. Bulan-bulan yang lain bukannya tak ada berkat, berkat juga, tapi yang paling banyak berkat ialah bulan Ramadan. Dan pada bulan inilah, pada bulan Ramadan yang berkat inilah, pada bulan Ramadan yang mulia inilah diturunkan Al-Quran. Sebab itu kata ulama, apakah yang menyebabkan Ramadan menjadi mulia, menjadi bulan yang hebat? Selain daripada bulan Ramadan diwajibkan puasa, faktor utama, sebab utama, hujah utama kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia ialah kerana pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Kerana turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, maka bulan ini menjadi mulia. Di mana kepada siapa Al-Quran itu diturunkan, manusia itu menjadi mulia. Siapa yang membaca Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Siapa yang menghafaz Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Bulan yang diturunkan Al-Quran, bulan itu menjadi mulia. Hari yang diturunkan Al-Quran ataupun malam yang diturunkan Al-Quran, malam itu menjadi mulia. Siapa-siapa sahaja yang diturunkan Al-Quran padanya, yang ada padanya Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Maka sebab itu adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, masukkan Al-Quran ke dalam diri kita, ke dalam dada kita. Selain kita baca Al-Quran, kita hafal Al-Quran, kita akan menjadi orang yang mulia. Dan yang lebih baik lagi, yang lebih utama lagi, amalkan Al-Quran. Siapa yang mengamalkan Al-Quran, baca Al-Quran pun dah mulia dah, hafaz Al-Quran pun dah mulia dah. Kalau kita amalkan pula Al-Quran, kita akan menjadi orang yang mulia. Maknanya kita mulia disebabkan Al-Quran. Bukan kerana kita ni hebat ke dan seumpamanya kerana handsome ke dah. Tapi apabila kita kita masukkan Al-Quran ke dalam diri kita, kita tak handsome pun kita akan jadi mulia. Kan? Tak handsome tak apa, janji ada Al-Quran. Baik, kita sambung lagi. Diturunkan pada semulia-mulia bulan, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak, pada sambung lagi, semulia-mulia malam, yakni malam Al-Qadar. Jadi kepada adik-adik semua, Ustaz dipahamkan kita punya ceramah ni habis saja. Seusai sesi ceramah ni kita ada soalan, soalan kuis. Jadi adik-adik kena alert, kena ambil perhatian, kena fokus. Apa yang Ustaz sebutkan ada soalan-soalannya di dalam soalan kuis nanti. Okey, diturunkan pada semulia-mulia malam, iaitu malam Al-Qadar, ataupun disebut Lailatul Qadar. Kita ni biasalah kita sebut malam Lailatul Qadar. Lailah itu dalam bahasa Arab malam, tapi kita sebut dua kali lah kiranya kan, malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Tapi tak apalah, bukanlah satu kesalahan besar, tak ada berdosa pun, sebab kita pun bukannya bukan orang Arab. Jadi kita sebut malam Al-Qadar ataupun malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang paling mulia sekali. Kenapa malam Al-Qadar ini malam yang paling mulia? Sebab disebut dalam surah Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Cukup sampai situ. Apa dia? Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, menurunkan ia, yakni Al-Quran, fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami, yakni Allah, menurunkan ia, yakni Al-Quran, pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah yang dimaksudkan dengan malam Al-Qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun,
khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan menyamai 1000 bulan, lebih baik. Jadi kalau kita kira-kira lah 1000 bahagi dengan 12. Kalau tak silap saya lebih kurang 84 tahun. Tapi Allah kata lebih baik daripada 84 tahun. Dalam tempoh satu malam saja, dia punya nilai dia lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Al-Quran turun pada malam itu, malam yang sangat hebat, malam yang sangat berkat, malam yang sangat mulia. Apa saja ibadah kita pada malam itu akan digandakan seperti beribadah 84 tahun. Kan? Dia punya ganjaran pahalanya berlipat ganda. Kemudian antara waktu ataupun malam yang sangat mustajab doanya, iaitulah pada malam Al-Qadar. Jadi mudah-mudahan Allah mengurniakan kita dapat bertemu dengan malam Al-Qadar. Tambah-tambah pula sekarang ni, saya sedari tuan-tuan dan puan-puan, kita berada pada 10 malam yang terakhir Ramadan. Hari ni hari ke-19 kan. Jadi malam ni malam yang ke-20. Kita berada pada 10 malam yang terakhir ataupun 10 hari terakhir. Nabi sebut taharrau lailatul qadri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kerana dia punya persentasenya, dia punya peratusannya. Malam Al-Qadar itu ada pada 10 malam yang terakhir ini. Kemudian Nabi bagi pula lagi clue. Nabi bagi clue lagi. Kalau nak mudah lagi, Nabi kata malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, malam 31. Malam 31 tu dah malam raya dah tu. Maknanya ada 5 malam, 21, 23, 25, 27, 29. Ada 5 malam ni malam ganjil, kemungkinan besar dia berlaku pada antara 5 malam ganjil ini. Dan ada ulama kata malam 27 tu itu yang paling tinggi dia punya persentasenya, dia punya peratusan nak berlakunya malam itu. Banyak ulama kata pada malam 27. Tapi dah bagi clue sampai macam tu pun kita nak pilih-pilih lagi kan. Saya tak nak lah buat ibadat malam genap, saya nak buat malam ganjil je. Punyalah teruknya kan. Okeylah, malam ganjil pun saya pilih malam 27 je. Saya dapat satu malam aja cukup lah. Saya buat solat tarawih, doa, zikir apa semua. Malam lain ni saya nak lepak je, tengok TV, karaoke apa semua. Itu tengin namanya. Kata ulama, orang yang mendapat Lailatul Qadar itu ialah orang yang istiqamah daripada malam pertama sehinggalah malam ke-30 Ramadan. Itu dah tentu-tentu dia dapat, pasal dia daripada malam pertama sampai malam ke-30 dah melakukan ibadah. Sebab dia ada pada salah satu malam, dah tentu dia akan dapat bertemu dengan malam Al-Qadar. Baik, nak tengok jam sekejap. Pukul berapa ni sekarang ni? Jam pun dah tak tahu dah pukul berapa. Okey. Pada malam semulia-mulia malam, yakni malam Al-Qadar. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Cuma sebelum tu saya mungkin terlupa tadi nak sebutkan kita panggil peringkat penurunan Al-Quran ni dia ada 2. Satu dipanggil secara jumlatan wahidah, sekaligus 30 juzuk Al-Quran, 114 surah. Itu peringkat yang pertama. Ada ulama kata daripada Allah turun ke Lauh Mahfuz, jumlatan wahidah, sekaligus 30 juzuk, 114 surah. Kemudian daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah, langit dunia, pun sama juga, 30 juzuk, jumlatan wahidah, sekaligus 114 surah. Ada yang terus menyebutkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sahaja. Tapi nak ceritanya peringkat pertama tu jumlatan wahidah, sekaligus 30 juzuk, 114 surah. Bila sebut Lauh Mahfuz ni, saya sedari tuan-tuan dan puan-puan, ada yang menterjemahkan Lauh Mahfuz itu ialah Lauh papan mahfuz yang terpelihara, ataupun kita boleh kata peti besi, ataupun boleh kita terjemahkan tempat simpanan rahsia. Allah Subhanahu Wa Taala dia ada dia punya tempat simpanan rahsia dia. Jadi Allah simpan Al-Quran di situ, turun ke Baitul Izzah, sekaligus daripada Baitul Izzah itulah turunnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hampir 23 tahun, secara munajjaman. Munajjaman ni beransur-ansur, sedikit demi sedikit. Maknanya daripada langit,
daripada langit dunia, Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad, dia tak turun sekaligus. Dia turun sedikit demi sedikit. Why? Kenapa? Kenapa tak turun semua? Ini persoalan ini ditanyakan oleh kaum Quraisy pada ketika itu, ataupun kaum Nabi Muhammad, ataupun masyarakat Arab pada ketika itu bertanya, kenapa tak turun semua? Kan? Itu semua alasan aja tu. Tu semua banyak songeh aja. Bukan nak ikut pun. Kalau turun sikit-sikit pun tak ikut, turun semua pun tak ikut. Itu namanya banyak songeh. Jadi antaranya ulama kata kenapa hikmahnya, kenapa rahsianya diturunkan secara sedikit demi sedikit. Yang pertama sekali supaya Nabi dan umat Islam pada ketika itu dapat menerima wahyu itu dan diamalkan secara beransur-ansur, secara perlahan-lahan. Tidaklah dibuat semua perintah yang ada dalam Al-Quran itu sekaligus. Kalau nak buat semua terus, bukan kata mangkor lagi dah, tumpur jawabnya, memang tak mampulah. Sebab itu supaya dibuat secara beransur-ansur. Kemudian antara hikmah lainnya ialah supaya sedikit demi sedikit ni, tadi supaya tidak terasa beban, supaya tidak berat untuk melaksanakan perintah di dalam Al-Quran. Dan yang kedua supaya mudah nak menghafal. Bila Al-Quran tu turun sikit-sikit, senanglah nak hafal. Kalau turun semua sekali, nak hafal pun susah. Jadi adalah beberapa hikmah kenapa Al-Quran itu turun secara sedikit demi sedikit, mengikut kesesuaian, mengikut keperluan. Mula-mula katalah perintah solat dulu. Okey, umat Islam pun melaksanakan solat dulu. Bila dah semua dah steady, dah okey, dah stabil, barulah turun pula perintah puasa. Okey, puasa pula. Barulah turunnya perintah itu, ini dan seumpamanya lah. Tutup auratnya, dilarang minum araknya, berjudi dan seumpamanya. Sebab sebelum itu boleh solat, tapi minum arak pun boleh juga. Masa peringkat awal tu suruh solat, Allah perintahkan solat, tapi masa tu boleh minum arak lagi. Kan, minum arak ni peringkatnya tiga peringkat baru diharamkan. Mula-mula Allah kata la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan menghampiri solat sehinggalah kamu sedar apa yang kamu cakap. Maknanya kalau dekat nak solat minum arak, nanti pening, hayal, mabuk, macam mana nak solat? Sampaikan kamu bercakap pun kamu dah tak tahu apa yang kamu cakap, nanti tak khusyuk. Jadi pada ketika itu kata ulama boleh lagi minum arak, kan? Tapi biarlah awal ke ataupun lepas solat ke, jangan dekat-dekat nak solat. Kemudian peringkat yang kedua, kata arak itu tak elok, mendatangkan mudarat, tak haram lagi. Peringkat yang ketiga barulah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Arak, judi, tenung nasib, sembah berhala, ini semua amalan syaitan, maka hendaklah ditinggalkan. Baru haram secara total. Itu dia peringkat-peringkat penurunan Al-Quran. Baik, yang seterusnya, apa tadi? Pada semulia-mulia malam, yakni malam Al-Qadar, di semulia-mulia tempat, iaitulah Mekah dan Madinah. Al-Quran ni kalau kita tengok, dia ada Makkiyah, ada Madaniyah, kan? Ayat yang turun di Mekah, ayat yang turun di Madinah. Jadi ada ulama kata Makkiyah itu maksudnya ayat yang turun sebelum hijrah. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, masa Nabi berada di Mekah, itu dipanggil ayat Makkiyah. Ada yang kata ayat ketika Nabi berada di Mekah, kan? Sebelum hijrah. Okey, yang kedua Madaniyah, ayat selepas hijrah, selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi itu panjang jugalah dia punya kupasannya Makkiyah dan Madaniyah tu, tak apalah. Tapi nak ceritanya Al-Quran ni diturunkan pada semulia-mulia tempat, iaitulah Mekah dan Madinah. Dalam dunia ni, adik-adik pelajar, tuan-tuan perempuan, kalau ditanya manakah tempat yang paling mulia sekali, maka jawapannya tak lain dan tak bukan ialah Mekah dan Madinah. Kenapa Mekah dan Madinah itu menjadi mulia? Selain daripada situ ada Kaabah, di situ ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Maqam Nabi. Di tempat itulah juga diturunkan Al-Quran. Kan kita dah sebut tadi, apa sahaja, orang ke, tempat ke, malam ke, bulan ke, yang diturunkan Al-Quran padanya, maka tempat itu menjadi mulia.
Maka sebab itu kita pun kena turunkan Al-Quran kepada diri kita, ke dalam dada kita, supaya kedudukan kita pun menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan nak mulia di sisi manusia, tapi kita nak dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berdamping dengan Al-Quran. Masya Allah, hebatnya Al-Quran. Dan sebab itulah kenapa Mekah dan Madinah ini adalah tempat yang tidak boleh dijejak, dijejaki oleh Dajjal. Berdasarkan hadis, dalam dunia ni Dajjal akan pergi ke seluruh pelosok dunia. Semua ceruk tempat dia pergi. Johor dia sampai, Melaka dia sampai, Selangor dia sampai, Perak pun dia sampai. Yang kata Dajjal ni, walaupun 40 hari aja. Dia 40 hari je dia pergi ke seluruh pelosok dunia. Tapi ada 2 tempat dalam dunia ni yang Dajjal dia tak boleh nak masuk. Dia nak masuk tak lepas, nak masuk tak lepas. Iaitulah Mekah dan Madinah. Okey. Baik, yang seterusnya. Dan habis dah ni. Diturunkan pada semulia-mulia tempat, yakni Mekah dan Madinah. Dan Al-Quran dalam semulia-mulia bahasa, yakni bahasa Arab. Ni kita semua dah tahu dah, Al-Quran tu memang bahasa Arab. Dan bahasa Arab pun dia ada banyak dia punya kategori tau. Yang ni Al-Quran ni dia bahasa Arab Fusha, bahasa Arab yang dia punya level tinggi punya, high level punya. Dia punya bahasanya, nak kata klasik tak klasik, nak kata moden tak moden, dia memang dia punya ramuannya memang mantap, memang padu, memang lengkap. Dia bukan bahasa Arab pasar, kan? Dia bukan bahasa yang biasa-biasa. Nak kata macam pantun tak pantun, nak kata macam syair tak syair, macam gurindam tak gurindam. Cubalah kita baca Al-Quran tu. Satunya dia bahasa Arab, bahasa yang paling mulia sekali. Kan? Kan pernah dipesankan dalam, tak tahu ini hadis ke ataupun kalam ulama, belajarlah bahasa Arab, kerana bahasa Arab adalah bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arab ialah bahasa Al-Quran, bahasa Arab ialah bahasa ahli syurga. Jadi kita ni walaupun kita tidak belajar aliran Arab, aliran kan dia ada kos-kos dia kan. Mungkin kita hanya belajar sikit-sikit je. Di sekolah rendah pun kita ada belajar bahasa Arab, kan? Tapi taklah secara mendalam. Setakat belajar ganti nama, ana, anta, antuma, antum, ana, nahnu, apa semua kan, itu namanya dhamir, ganti nama. Kemudian adalah belajar sikit-sikit bahasa Arab, kan? Kita tidak mendalami sangat bahasa Arab. Kalau kita belajar kos bahasa Arab, jurusan bahasa Arab, aliran bahasa Arab, selepas habis sekolah rendah ni kita sambung pula sekolah menengah Arab. Kemudian kita sambung lagi diploma, ijazah, ambil master, ambil PhD, semuanya dalam aliran itu. Mungkin kita akan pakar ataupun mahir dalam bahasa Arab. Tapi dia bergantung juga kepada minat. Sebenarnya ada orang yang kita jumpa, dia bukan jurusan itu pun, tapi dia minat bahasa Arab. Dia ambil kelas tambahan, dia pergi belajar, dia berkomunikasi, dia bercakap dalam bahasa Arab. Samalah macam bahasa Inggeris yang selama hari ni yang orang rasa hebat sangat bercakap bahasa Inggeris tu, kan? Kenapa? Kerana dia minat. Jadi bahasa Arab pun kalau kita minat, kita boleh menguasai bahasa Arab. Jadi nak ceritanya yang kata Al-Quran ni dia bahasa Arab yang tinggi. Dia panggil bahasa Arab Fusha, bahasa Arab baku, kan? Dia punya bahasanya memang sangat-sangat luar biasa. Okey, cuba tengok kalau kita baca Al-Quran, dia punya rima dia tu, dia punya uslub, gaya bahasa dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Surah Al-Masad, kan? Kalau kita baca surah Al-Kautsar yang paling pendek tu, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Surah An-Nas, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
Cuba dengar dia punya rima dia tu. Nak kata macam pantun, nak kata macam syair, nak kata macam gurindam, nak kata macam sajak pun ada. Semua serbi adalah. Ramuan dia memang sangat-sangat mantap. Sangat padu. Sebab tu kalau kita dengar orang baca Al-Quran, kita akan rasa tenang. Tapi syaratnya jangan kita dengar sambil kita bersembang. Kita dengar sambil kita tengok TV, ya. Sebab Allah pesan wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila kamu dengar bacaan Al-Quran, kenalah fastami'u, kena dengar, wa ansitu, kena diam. Maknanya kena fokus ketika mendengar bacaan Al-Quran, barulah dia memberi ketenangan. Dan Al-Quran juga boleh menyebabkan hati yang keram jadi lembut. Cuba tengok Sayyidina Umar Al-Khattab, padahal dia ni, ya Allah, ya Masya Allah, punyalah gangster, gedebernya, pailang, taiko, semua adalah. Nak panggil dia Abang Long ke, Ayahanda kawasan ke, memang jahat. Kejahatan dia tu memang sangat-sangat, memang sangat-sangat teruk. Tapi apabila dia mendengar adiknya membaca Al-Quran, apa jadi kepada Sayyidina Umar? Hatinya menjadi gementar, hatinya menjadi lembut, menjadi cair. Jadi kita pun kalau nak melembutkan hati kita, hendaklah kita membaca Al-Quran. Dan yang terakhir sekali, membaca Al-Quran, Al-Quran juga adalah membaca Al-Quran adalah semula-mula ibadah. Kita baca Al-Quran ini lebih baik daripada kita baca WhatsApp, lebih baik daripada kita baca Facebook, lebih baik daripada kita baca surat khabar, buku dan seumpamanya. Maka sebab itu jangan berlalu dalam hidup kita ni, dalam satu hari tanpa kita membaca Al-Quran. Kita kena baca Al-Quran, adik-adik pelajar sekalian. Kalau nak terang hati, nak hati kita supaya terang, nak hati kita supaya mudah menerima pelajaran, ingatan kita menjadi kuat, ingatan kita menjadi mantap. Maka sebab itu kita kena baca Al-Quran. Di samping kita baca buku sekolah, Al-Quran jangan kita lupakan. Ustaz bukanlah nak larang adik-adik ni main game, Ustaz pun tahu kan, di waktu PKP ni kadang-kadang ialah boring. Ustaz nak menghilangkan boring, saya main game. Main game juga, tapi Al-Quran jangan lupa. Main game juga, ngaji jangan lupa. Kan, ini kadang-kadang kita tak adil. Main game lama, 3 jam, 4 jam, 5 jam, baca Al-Quran baru 3 minit, 5 minit. Itu pun dah menguap 15 kali, berair-rair mata ni. Ya Allah, betapa sedihnya. Kita ingatkan tadi dia faham berbenar baca Al-Quran tu. Tu yang sampai menangis-nangis tu, rupanya ya Allah sebab mengantuk, menguap. Tapi main game tadi cerah biji mata. Makan pun lupa, tidur pun lewat. Masya Allah, jangan buat macam tu. Kerana Al-Quran bila kita baca dia akan jadi kawan kita. Bila dia jadi kawan kita, dia akan tolong kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat, memberi pertolongan kepada orang yang membacanya. Kalau kita baca WhatsApp, baca game, baca Twitter, Instagram, baca Facebook apa ni, bukan tak boleh baca, tapi mereka tak datang pun tolong kita. Silat-silat hari bulan, dia yang akan datang menambahkan dosa kita. Pasal apa? Sebab hari ni banyak orang menggunakan media sosial untuk mengecam orang, mengutuk orang, menyebarkan fitnah, menyebarkan berita palsu. Itulah yang akan menyebabkan kita bankrupt, muflis di hari akhirat nanti. Tapi Al-Quran kalau kita baca, dia datang, dia tolong kita, dia bagi syafaat kepada kita. Baik, jadi sekadar itu saja. Ustaz tengok jam sekejap ya. Dah pukul 10 dah. Alhamdulillah. Masa kita pun dah time's up, dah tamat dah. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, para penonton, adik-adik pelajar yang menonton program pada hari ini, mudah-mudahan mendapat manfaat, mendapat ganjaran, mendapat sedikit, kita kata apa dia, oleh-oleh. Tak dapat banyak, dapat sikit pun jadilah, jangan tak dapat langsung. Jadi saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur, yang mana tadi dah saya sebutkan penganjur kita ni ramai pada pagi ini. Ada 7 buah sekolah, merangkap 3 buah negeri. Negeri Selangor, Johor dan Melaka.
Tadi saya dah sebutkan guru-guru besar bagi setiap sekolah ni. Sekolah Kebangsaan Pernu Melaka, Sekolah Kebangsaan Taman Molek Melaka, Johor, Sekolah Kebangsaan Taman Molek Johor, Sekolah Kebangsaan Taman Desa Jaya, lagi apa, Sekolah Kebangsaan Seri Skincan Selangor, Sekolah Jalan Raja Musa Selangor, Sekolah Kebangsaan Sungai Terap Selangor, Sekolah Kebangsaan Sungai Sirih Selangor, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Selangor. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kerana sudi mengundang saya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita akan bertemu lagi. Saya doakan semoga kita dapat sama-sama diberi kekuatan istiqamah melakukan amal ibadah di sepanjang bulan Ramadan ini. Hanya berbaki lagi 10 hari saja lagi. Jadi inilah masanya untuk kita berjuang. Sebab apa? Sebab kita tak tahu kita dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang ataupun tidak. Jadi kalau kita dapatlah bertemu dengan Ramadan akan datang, itu rezeki kita. Tapi kalau kita tak dapat bertemu dan kita pula mengabaikan kita punya ibadah di dalam bulan Ramadan pada tahun ini, nanti kita akan menyesal. Kita akan menyesal sebab ganjaran pahala yang diberikan kepada kita melimpah ruah, berlipat kali ganda. Kata Nabi, 10 paling minima sehingga 700 kali ganda pahalanya. Kemudian pahala puasa lain pula, tak tahu berapa. Sebab Allah sebut wa ana ajzi bi, aku yang akan beri pahala kepada puasa. Sebab puasa ni adalah satu amalan yang tak ada siapa pun tahu, tak ada siapa pun boleh nilai kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui hamba-Nya siapakah yang betul-betul berpuasa. Puasa perut, puasa anggota dan juga puasa hatinya. Ini selalu kita dengar kata Imam Al-Ghazali, puasa awam, puasa perut sahaja, hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi tidak menahan anggotanya daripada melakukan maksiat. Yang baik sikit puasa perut dan puasa anggota, dan yang paling terbaik ialah puasa perut, puasa anggota dan puasa hatinya. Baik, sekadar itu saja. Jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Minta ampun, minta maaf jika ada salah dan silap. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang lemah dan kurang itu daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Nyongin juga. Puasa jangan lupa. Nyongin juga. Solat jangan tinggal. Nyongin juga. Moh kita mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita dah tamat dah kita punya ceramah. Tapi ni sesi cuma saya nak mengingatkan kepada para pelajar. Lupa tadi ada cikgu ni maklum kepada saya, anak-anak yang telah mengikuti program ini bolehlah mengisi link kehadiran. Ini membuktikan keterlibatan murid terhadap program yang dianjurkan dan menjawab kuis online yang disediakan di dalam email yang telah didaftar bagi murid tahun 4, 5 dan 6. Hadiah menanti pemenang. Okey, itu dia punya pengumuman. Anak-anak yang telah mengikuti program ini bolehlah mengisi link kehadiran. Ini membuktikan keterlibatan murid terhadap program yang dianjurkan dan menjawab kuis online yang disediakan di dalam email yang telah didaftar bagi murid tahun 4, 5 dan 6. Hadiah menanti kepada pemenang. Okey, sekian itu tadi dia punya maklumannya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.